SPRM tidak pernah keluar kenyataan penemuan 94 juta di kediaman bekas menteri. PM Anwar selar pihak kritik dirinya terima baik permohonan maaf Najib Razak. Muad sindir mimpi Abdul Hadi, dakwa mungkin petanda damaikan UMNO dan PAS. GRS belum tutup pintu untuk pihak lain jalin kerjasama menjelang PRN Sabah. Pemimpin UMNO tepis dakwaan jenama BN telah lapuk di Sabah. JPJ dan MOT berdepan tuntutan saman 1.3 juta berkaitan nombor plat madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki pernah mengeluarkan kenyataan penemuan 94 juta di kediaman bekas menteri seperti mana didakwa Ahli Parlimen Pendang Awan Hashim di Dewan Rakyat. SPRM menghormati hak Ahli Parlimen untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas, namun kenyataan dibuat mesti berasaskan fakta tepat untuk mengelakkan kekeliruan. SPRM dalam satu kenyataan menegaskan tiada sebarang kenyataan telah dibuat pihaknya mahupun Pesuruhjaya SPRM sendiri berkaitan penemuan jumlah itu di kediaman bekas menteri terbabit. Terdahulu sidang Dewan Rakyat kecoh apabila awang dari Perikatan Nasional membangkitkan isu penemuan sejumlah wang di kediaman milik menteri dan pemimpin DAP. Awang berkata demikian ketika menyentuh kes yang berlaku baru-baru ini berkaitan khazanah dan Fashion Valley yang dengan mudahnya berhenti dan memohon maaf. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar pihak tertentu susulan maklum balas positif berhubung permohonan maaf Najib Razak berkait skandal 1MDB. Menerusi laporan FMT, beliau mempersoalkan tindakan sebahagian pengkritiknya tidak lantang bersuara apabila bercakap mengenai rasuah membabitkan individu lain. Katanya, beliau merasakan ia hipokrit sama sekali apabila hanya meletakkan Najib sebagai satu-satunya isu melibatkan rasuah. Datuk Seri Anwar mengakui permohonan maaf Najib mungkin terhad tetapi mempertahankan penerimaannya terhadap kenyataan bekas Perdana Menteri itu. Permohonan maaf Najib kepada rakyat Malaysia dibuat pada 24 Oktober lalu. Menurutnya, beliau amat terluka mengetahui skandal 1MDB melibatkan berbilion ringgit berlaku semasa beliau menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Perkongsian Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW mendapat pelbagai reaksi dan terbaru ahli MKT UMNO Puan Zakarshi menyindir Presiden PAS itu. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Puan berkata, mimpi itu berkemungkinan mempunyai tafsiran berbeza. Contohnya petanda untuk mendamaikan UMNO dan PAS, jangan bermain politik atau menyertai kerajaan perpaduan. Menurut beliau, pihaknya mempersoalkan sama ada tindakan Abdul Hadi dilihat ingin membuatkan ahli PAS dan orang awam lebih taksub terhadap dirinya kerana terpilih berjumpa dengan Rasulullah SAW melalui mimpi atau sebaliknya. Puan turut mempersoalkan apakah Abdul Hadi mahu ahli PAS dan orang ramai lebih taksub kepada dirinya. Sebelum ini tular di media sosial rakaman video ucapan Abdul Hadi yang menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW datang ke Rusila di Marang, Terengganu selain meminta ahli politik tersebut mendamaikan perbalahan antara golongan Sunni dan Syiah. Ahmad Fadli pada Isnin berpandangan kisah yang disampaikan Abdul Hadi lebih bersifat perkongsian dalaman dan terpulang kepada penerimaan orang awam sama ada ingin percaya atau tidak.
Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah Haji Jinor memberitahu parti itu belum menutup pintu kepada pihak lain walaupun mengumumkan pembentukan jawatan kuasa bagi rundingan antara parti komponen menjelang PRN Sabah. Jawatan kuasa yang dipengerusikan Setiausaha Agung GRS Masidi Manjun merangkap timbalan Presiden Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan turut berbincang dengan parti lain yang membentuk kerajaan negeri ketika ini, terutamanya Pakatan Harapan. Haji Ji yang juga Presiden Gagasan Rakyat berkata, walaupun perbincangan itu dilakukan bersama rakan parti dalam kerajaan negeri, itu tidak bermakna GRS menutup pintu kepada pihak lain. Malah gabungan tersebut sentiasa terbuka selagi ia memberi kebaikan buat Sabah serta rakyatnya. Mengulas mengenai pembahagian kerusi dalam kalangan komponen GRS dan rakan kerjasamanya, beliau berkata, buat masa ini tiada tarikh spesifik bagi membincangkan perkara itu. Parti komponen GRS terdiri daripada Gagasan Rakyat, Parti Maju Sabah SAPP, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air KUSTAR, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS, Parti Liberal Demokratik LDP dan Presiden Parti Cinta Sabah PCS. Selain itu, Haji Ji berkata, Gagasan Rakyat setakat ini mempunyai 6,977 cawangan dengan 304,817 ahli yang akan digerakkan untuk berkhidmat kepada rakyat terutamanya menjelang PRN Sabah. Seorang pemimpin UMNO menepis dakwaan jenama Barisan Nasional BN telah lapuk di Sabah yang menyukarkannya mencipta kejayaan termasuk menawan negeri itu pada PRN dijangka tahun depan. Menerusi laporan FMT menjawab label diberikan penganalisis politik Bilcha Bala dari Universiti Malaysia Sabah, Timbalan Ketua UMNO Sabah Abdul Rahman Dahlan berkata, keputusan PRN berlangsung 4 tahun lalu menunjukkan masih diterima. Katanya, dalam PRN Sabah 2020, BN masih memperoleh lebih banyak kerusi DUN berbanding dengan sebahagian besar parti-parti politik yang bertanding pada waktu itu. Semalam, FMT melaporkan kenyataan Bilcha yang dipetik berkata, jenama BN di negeri bawah bayu itu kini dilihat sudah lapuk dan memerlukan transformasi menerusi kerjasama dengan parti lain untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya. Beliau mengulas kenyataan pengerusi BN Sabah, Bung Mohtar Radin yang dilaporkan berkata, gabungan itu bersedia bergerak solo pada PRN akan datang jika tiada kesepakatan kerjasama dicapai dengan parti lain. Dalam pada itu, Rahman berpandangan bergerak solo hanya boleh menjadi strategi akhir untuk mana-mana parti politik di Sabah termasuk BN jika gabungan strategik tidak dapat dicapai. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Kementerian Pengangkutan MOT berdepan dengan surat tuntutan saman bernilai 1.3 juta atas dakwaan pelanggaran hak cipta. Laporan Malaysia Kini menunjukkan surat tuntutan berkenaan adalah berkaitan dengan nombor pendaftaran kenderaan Madani 1 hingga Madani 9999. Menurut pihak yang membuat tuntutan, Hassan Azhari Hashim, JPJ dan MOT mempunyai 7 hari dari tarikh surat itu diterima untuk membayar pampasan berkenaan. Hassan merupakan pengarah program kepada syarikat Ilham Madani Sendirian Berhad dan juga mendakwa menjadi pemegang hak cipta berdaftar yang sah ke atas nombor plet berkenaan. Sekiranya gagal membayar jumlah tersebut, kata Hassan, pasukan peguamnya dari firma guaman Raj and Sek akan memfailkan tuntutan mahkamah. Sementara itu, ketika dihubungi Malaysia Kini, peguam Hassan Rajesh Nagarajan mengesahkan surat tuntutan itu disampaikan kepada JPJ dan Kementerian Terbabit semalam. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.